Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, salam. Kali ini kita akan menerokai Matius bab 5, bab 8 ayat 5 sampai ke 13 mengenai penyembuhan hamba seorang perwira. Saudara-saudara kita juga akan merujuk kepada penulisan commentary dari segi tradisi Wesleyan yang ditulis oleh Robert Esno dan Anthony M. McCown. Mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami meminta supaya Tuhan mempimpin kami, supaya kami lebih memahami akan firman-Mu. Jiwa kami diberkati, jiwa kami memerlukan terang firman-Mu, supaya kami ada iman yang kukuh dan juga diperkenan oleh Tuhan. Ampunlah dosa kami dan pimpinlah jiwa kami. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengar akan firman Tuhan di bab 8 ayat 5 sampai ke 13. Apabila Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Katanya, Tuan, hambaku terbaling di rumah kerana sakit rupa dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambarku itu akan sembuh. Kerana saya sendiri ada seorang yang berada di bawah kuasa. Dengan askar-askar di bawah saya bermelitaur yang ini pergi dan dia pergi. Dan yang itu mari dan dia datang. Saya berkata kepada hamba saya, lakukan ini dan dia melakukannya. Apabila Yesus mendengar ini, dia kagum dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku belum pernah menemui seseorang pun di Israel yang mempunyai iman seperti saya ini. Aku berkata kepadamu bahawa ramai orang akan datang dari timur dan barat dan akan mengambil tempat mereka di perjamuan dengan Abraham, Isaac dan Yakub dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak kerajaan itu akan dicambarkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat berantapan dan ketakatan gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah menurut imammu. Maka pada saat itu juga sembuhnya hamba-Nya. Saudara-saudari, ada 3 mukjizat yang diperlakukan oleh Yesus Kristus dalam bab 8 ayat 1 sampai ke 17. Yang pertama sudah diterangkan kemarin, yaitu tentang penyembuhan Yesus terhadap seorang si kusta. Dan pada hari ini Yesus Kristus akan menyembuhkan dalam ayat 5 sampai ke 13 dalam bab 8, di mana seorang yang tidak bersih di mata orang Yahudi, yaitu orang bukan Yahudi lah, itu adalah seorang hamba di bawah seorang perwira. Saudara-saudari, kita lihat penyembuhan orang-orang secara rizwa tidak bersih dan itu kebanyakan orang Yahudi akan menjauhkan diri daripada mereka, yaitu orang kusta dan seorang yang bukan Yahudi yang dianggap juga orang yang tidak bersih. 3 mukjizat yang Yesus lakukan. Penyembuhan orang kusta. Yesus menjagai orang yang susah dalam kusta. Yesus kudu melakukan yang tidak terpayang dan menyentuh orang kusta. Orang kusta tidak boleh sentuh sebab dia tidak kudus ataupun dia tidak bersih. Tetapi Yesus menunjukkan keberanian, kekasihan dan beras kasihan Yesus yang luar biasa terhadap orang si kusta ini, dan bukan saja menyembur dari segi fisikal, jasmani, tetapi menjaga hati dan juga menjaga sosial dan menjaga berhubungan dia dengan Tuhan. Saudara-saudari, juga penyembuhan hamba orang yang bukan Yahudi yang dianggap orang yang tidak bersih. Kemudian dia menyembuhkan hamba orang yang bukan Yahudi dengan sepatah kata dari jarak yang jauh. Juga ini sebab perwira ini mempunyai satu iman yang begitu kuat terhadap Kristus Yesus dan menunjukkan Yesus yang melampaui batasan fizikal. Dan pada akhirnya yang kita akan berhuraikan dalam hari keesokan, yaitu selepas penyembuhan yang kedua ini, Yesus menyembuhkan teman ibu petua Petrus. Orang ramai yang memerlukan terus datang kepada Yesus Kristus
Saudara-saudari, dalam ayat 5 dan 6 adalah satu rujukan pertama kepada lokasi Galilea sejak bab 4 ayat 13 dalam kitab Matius. Setelah kembali kepada lokasi Galilea, seorang centuri atau perwira iaitu datang kepadanya meminta bantuan. Yesus akan melayani seorang lagi yang tidak suci. Kali ini seorang yang bukan Yahudi disebarkan lokasi Kapernaum yang berdekatan dengan sempadan wilayah Felix, dan di laluan perdagangan askar-askar Roman akan ditempatkan di sana. Saudara-saudari, pada mata orang Yahudi, mereka anggap orang yang bukan Yahudi ada seorang yang tidak suci. Dalam para Rasul 40 ayat 28. Tetapi pada masa yang akan datang, semua orang adalah suci kalau Tuhan izin. Semua orang adalah sama rata. Perwira ini bertanggung jawab ke atas 100 orang askar kaki, ataupun beberapa orang perwira memainkan peranan dalam perjanjian baru. Ada juga sarjana yang mencadangkan mungkin seorang perwira tanggung jawab untuk 80 orang. Sekarang kita lihat seorang perwira centurion bersama dengan sekumpulan askar akan mengisytiharkan Yesus sebagai anak Allah. Perwira ini juga memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, katanya, hamba saya terbaling di rumah rumput menderita dengan teruk sekali. Makna hamba, perkataan Yunani untuk hamba, pais, juga boleh bermaksud anak, tetapi hanya dalam Yohanes bab 4 ayat 51. Perkataan itu jelas bermaksud demikian. Kitab Matius menggunakan perkataan ini untuk bermaksud hamba di tempat lain berkemungkinan merujuk kepada hamba rumah. Davis dan Allison sedang France, sarjana ketiga-tiga ini menyokong tafsiran hamba untuk rujukan di Matius bab 8 ayat 5 sampai ke 13. Hana pula menyokong tafsiran anak. Saudara-saudari, kita lihat kebanyakan itu lebih kepada hamba. Hamba ini berkemungkinan besar merupakan satu-satunya keluarga perwira tersebut, kerana mereka dilalang daripada mempunyai keluarga biasa semasa tahun-tahun perkhidmatan mereka sebagai perwira. Jadi dia begitu kasih akan hamba orang itu sebagai ahli keluarga sendiri. Kelumpuhan dan kesakitan hamba itu mungkin disebarkan oleh apa yang kita boleh panggil pario atau stroke. Dalam kedua-dua kes tidak akan ada prospek penyembuhan penuh ubatan. Itu tidak dapat bantu sudah. Tidak ada apa ubat boleh sembuhkan dia. Satu lagi peruan telah timbul bagi Mesias untuk menunjukkan kuasanya. Apakah respon Yesus? Adakah aku harus datang dan menyembuhkannya? Bukanlah tawaran sebenar untuk memasuki rumah seorang yang bukan Yahudi, yang sangat tidak digalakkan dalam penulisan 2TJ. Sebaliknya, respon Yesus mempersoalkan anggapan pegawai tentara bahawa Yesus seseorang Yahudi yang setia akan melakukan perkara sedemikian. Oleh itu, pengawal tentera ini menjawab bahawa dia tidak layak. Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan di bawah punggung saya. Perwira ini mengakui bahawa Yesus boleh menyembuhkan. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku akan sembuh. Dia kemudian membandingkan Yesus dengan diri sendiri. Kerana saya sendiri ada seorang yang di bawah kuasa. Saya sebagai tuan. Saya sebagai seorang atasan. Apabila saya panggil bawahan, orang askar di bawah, saya panggil dia pergi mana, dia pergi. Saya panggil dia buat apa, dia buat apa. Dia akan membeli perintah dan mereka akan mematuhi. Dan selaras dengan Yesus. Dia percaya Yesus ada kuasa. Di bawah dia ada orang bawahan. Cerita ini menceritakan tentang wanita Kanan membutuh satu dengue sejenis di mana dua ada lebih cerita dengan corak yang selubar menyampaikan tema-tema tertentu, yaitu iman dalam seseorang seperti orang perempuan Kanan ini. Saudara-saudari, mereka mempunyai elemen yang selubar. Seorang yang bukan Yahudi meminta Yesus untuk menyembarkan orang yang dikasihi yang sangat menderita. Respon awal Yesus tidak menggalakkan. Para pemohon membuat kes mereka. Maka setelah mendengar itu, Yesus mengakui iman mereka sangat besar dan memuji iman mereka melakukan penyembuhan. Mereka mempunyai elemen yang serupa.
Saudara-saudari, marilah kita datang belajar dengan mereka iman dan penyembuhan. Walaupun penyembuhan tidak semestinya ikut iman kita, tetapi ikut satu keputusan daripada Tuhan. Tetapi iman juga ada fungsinya. Kedua-dua cerita mengesahkan bahwa Yesus memang datang pertama untuk Israel, umat pilihan, kerana dia tidak segera bertindak balas seperti yang dia lakukan dengan orang Yahudi. Walau bagaimanapun, dalam Matius, iman adalah asas untuk penyembuhan. Kedua-dua perwira dan wanita ini menunjukkan iman sedemikian. Yang ada iman besar. Yesus mengesarkan iman mereka. Dia mengisytiharkan bahwa iman perwira itu melebihi mana-mana orang Yahudi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku belum pernah menjumpai sesiapa pun di Israel yang mempunyai iman seperti ini. Terdapat akibat ekological pada kekurangan iman Israel dan anggapan pemilihan berdasarkan kaum mereka sendiri. Saudara-saudari, pada zaman akhirat, Tuhan membolehkan semua orang sama dari timur dan barat akan menyertai nenek moyang di dalam kerajaan surga. Pada masa tiba sudah, siapa yang ada iman, taubat berterusan, kasih dan harapan dalam Kristus, mereka lah tanda anak Tuhan. Idea zaman mezainik berasas daripada Isaiah bab 25 ayat 6 dan tradisi Yahudi tidak lama kemudian menjadikan suatu perkat khusus untuk Israel. Sebaliknya Yesus melamarkan, mendualbatkan orang ramai iaitu orang bukan Yahudi akan datang dari negeri-negeri luar Israel untuk bergabung dengan para leluhur. Neves dan Alison bertambah bahawa ramai itu adalah orang Yahudi yang tidak berketudukan berdasar dengan Majmuk bab 107 dan Yesaya bab 25 sampai 27. Tetapi ini tidak meyakinkan. Yesus membandingkan iman besar orang bukan Yahudi ini dengan iman Israel kaum mereka. Saudara-saudari dalam Kristus, Yesus membandingkan iman besar orang bukan Yahudi ini dengan orang iman Israel, kaum ini. Orang Yahudi tidak menghasilkan buah petaubatan yang layak dan percaya bahawa Yesus adalah Mesias Allah akan dibuang keluar ke dalam kegelapan di mana akan ada tangkisan dan ketarkan gigi. Saudara-saudari sajak kerajaan dalam bahasa Yunani, Farsa anak-anak perhatikan terjemahan depan NIV, New International Version untuk Alkitab bahasa English adalah satu yang akan Yesus gunakan lagi dalam bab yang ke-13 ayat ke-38 untuk menggambarkan mereka yang akan menerima keselamatan. Yesus sebagai Israel yang sedia, kini sebagai Mesias Tuhan, mendefinisikan semula syarat-syarat untuk memasuki ke dalam bangsa baru yang ini yang memerlukan iman kepadanya, yang mengatasi sebarang keungguran utik. Subjek sebenar. Mereka menunjukkan iman adalah subjek sebenar kerajaan seperti pegawai tentera. Imajinasi dalam ayat ke-12b adalah cara Matius menggambarkan penghakiman eskatologi. Hanya yang artinya adalah pemisahan dan kehadiran Tuhan dibuang keluar. Kegelapan sering menjadi ciri pemisahan sedemikian dalam tradisi Yahudi. Ketakan gigi. Ketakan gigi mungkin merujuk kepada kemarahan sebagai tindak balas terhadap pengejualan yang tidak dijangkarkan ini. Atau ia boleh menunjukkan pergabungan biasa menggunakan semula bahasa ini kepada orang Israel. Yesus menggunakan semula bahasa ini kepada orang Israel yang tidak beriman apabila ia biasanya digunakan untuk orang yang bukan Yahudi. Ancaman dua mat. Walau bagaimanapun bukan setiap orang Israel akan mengalami penghakiman ini. Mungkin dalam bab 8 ayat 11 harus difahami sebagai ancaman dua poin. Katakan yang berbicara tentang hukuman bukan sebagai kepastian tetapi sebagai prospek yang menurut pedaupatan. Saudara-saudari dari teks, dua cerita pertama. Yang pertama, Yesus Kristus menyembar orang kusta. Yang kedua, Yesus Kristus menyemburkan hamba perwira. Saudara-saudari ini untuk menunjukkan kerja besar Yesus yang menyeru dan sempurna. Penyembuhan hamba perwira bukan saja mengakibatkan pemulihan fizikal, tetapi menunjukkan bahawa kerja besar meliputi orang bukan Yahudi. Di sini yang mempentingkan adalah iman terhadap Yesus Kristus. Semua Tuhan memberkatimu.
Mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami amat memerlukan iman keselamatan yang sejati. Bantulah kami lihat hanya Yesus Kristus saja yang satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam dunia ini yang layak kami dipuji dan disembah, dipercayai. Bantulah kami menjadi anak Tuhan yang sejati. Bantulah kami mengetahui akan makna keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan sekeluarga. Kita jumpa